Gambar rajah aras tenaga. Dalam satu tindak balas kimia, kita tahu ada haba yang akan dibebaskan ataupun diserap. Okey, jadi haba yang dibebaskan dan diserap ini dipanggil sebagai haba tindak balas dan diberi simbol delta H. Segitiga tu adalah delta H. Unit bagi haba tindak balas ialah kilojoule mol negatif 1. Jadi apabila haba dibebaskan ke persekitaran dalam tindak balas kimia, delta H bertanda negatif. Bermaksud jika delta H adalah negatif, ini menunjukkan tindak balas eksotermik. Okey, jika delta H menunjukkan nilai positif, maka tindak balas tersebut menunjukkan tindak balas endotermik. Okey, bagaimana mengira dia kata perubahan tenaga dalam tindak balas kimia dapat ditunjukkan dengan gambar rajah aras tenaga. So, kita akan gunakan gambar rajah aras tenaga untuk menunjukkan dalam tindak balas kimia tu ada berlaku haba dia berubah semakin bertambah atau semakin berkurang. Jadi gambar rajah aras tenaga ni menunjukkan perbezaan kandungan tenaga haba antara bahan tindak balas dan hasil tindak balas. So untuk kita kira delta H, ingat balik delta H bermaksud perubahan haba tindak balas. Delta H adalah haba tindak balas. Kita kira dengan menolakkan haba hasil tindak balas dengan jumlah haba bahan tindak balas. Okey. So, delta H ini kita tahu mewakili maksud perbezaan atau perubahan. Delta H maknanya perubahan haba tindak balas. So, haba tindak balas, delta H ialah perubahan haba 1 mol bahan tindak balas bertindak balas atau 1 mol hasil tindak balas yang terbentuk. Itu maksud bagi haba tindak balas. Okey, kita lihat dahulu gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas eksotermik. Okey, tadi kita dah tahu tindak balas eksotermik akan menunjukkan nilai haba tindak balas dengan simbol negatif. So, ni merujuk kepada tindak balas eksotermik. Jadi, lihat di sini, ni adalah tindak balas di antara magnesium dengan asid sulfurik. Dia menghasilkan magnesium sulfat dan juga gas hidrogen. Jadi tindak balas antara magnesium dengan asid sulfurik membentuk magnesium sulfat dan gas hidrogen adalah tindak balas eksotermik. Jadi apabila 1 mol magnesium bertindak balas dengan 1 mol asid sulfurik membentuk 1 mol magnesium sulfat dan 1 mol gas hidrogen. Sebanyak 467 kilojoule tenaga haba dibebaskan ke persekitaran. Ini daripada nilai negatif tadilah. Okey, jadi apa yang berlaku? Semasa tindak balas, suhu campurannya meningkat. Okey, bila kita letakkan tindak balas tersebut dalam bikar, okey, bila kita letakkan termometer, dia menunjukkan peningkatan suhu. Okey, jumlah kandungan tenaga hasil tindak balas. Okey, so dari gambar rajah aras tenaga ni, line yang warna biru bermaksud bahan tindak balas. Okey, yang di bawah ni merupakan hasil tindak balas. Okey, jadi dia kata jumlah kandungan tenaga bagi hasil adalah lebih rendah daripada jumlah ni lebih rendah kan? Tengok tenaga dia lebih rendah daripada jumlah tenaga bagi bahan tindak balas. Oleh itu, delta H-nya adalah
negatif. Sebab tadi awak tahu nak kira delta H. Delta H adalah nilai haba tindak balas bagi hasil tolak dengan perubahan haba bagi bahan tindak balas. Okey, barulah dapat nilai delta H. Okey, gambar raja 3.2 pula menunjukkan gambar raja aras tenaga bagi tindak balas endotermik. So, endotermik nilai delta H dia adalah positif. Jadi, jika di sini kita lihat persamaan kimia, tindak balas gas nitrogen dengan oksigen, menghasilkan nitrogen oksida. Okey, so apakah tafsiran daripada persamaan kimia ni? Kita kata 1 mol gas nitrogen bertindak balas dengan 1 mol gas oksigen membentuk 2 mol gas nitrogen oksida sebanyak 180 kJ tenaga haba diserap dari persekitaran. Okey, sebab dia endotermik. So, tenaga haba memang diserap. Serap tenaga haba. Okey, semasa tindak balas, suhu campuran menurun. So, bila kamu letakkan tindak balas ini di dalam satu bikar, bila kita letakkan suhu, kita lihat bahawa suhu tersebut menurun. Suhu tindak balas menurun. Okey, jadi semasa melukis gambar raja aras tenaga endotermik, kamu perlu buat lukisan seperti ini. Okey, mulakan dengan jumlah kandungan bahan tindak balas. So, ni adalah bahan lebih rendah daripada hasil tindak balas. Okey, ni merujuk kepada endotermik dan lukiskan anak panah ke atas. Okey, jadi sekarang cikgu nak tunjukkan cara untuk melukiskan gambar raja aras tenaga. Cikgu gunakan persamaan ini, iaitu delta H dia negatif kan. So, dia adalah tindak balas eksotermik untuk menunjukkan kamu cara untuk lukis gambar raja aras tenaga. So, yang pertama, kita kena lukis anak panah ke atas dulu. Okey, jadi bila dapat satu persamaan kimia ni dengan delta H dia, awak tengok dulu delta H dia negatif. Negatif bermaksud dia punya gambar raja aras tenaga dia macam ni. Dia punya aras tenaga bagi bahan lebih tinggi daripada hasil. Okey, so dia akan jadi macam ni. So, mula-mula kamu ikut step dia, lukis anak panah ke atas. So, macam ni. Ni anak panah ke atas. Okey, so yang kedua, tulis label tenaga. Okey, lukis tenaga. Lepas tu, lukis dua aras tenaga. Tadi awak tahu dia adalah eksotermik. So, eksotermik, gambar raja aras tenaga dia macam ni. Satu, bahan dia lebih tinggi daripada hasil. Okey, kemudian awak tuliskan bahan tindak balas dan hasil tindak balas pada aras tenaga yang betul. So, ni dah tahu aras tenaga bagi eksotermik macam ni. So, dekat atas garisan ni kena tuliskan persamaan kimia tadi. Okey, so tulis kat sini magnesium Mg tambah SO4. Okay. Bahan tu adalah bahan. So, yang ni hasil. Tulis kat bawah dia. Mg. So, ni dia punya garisan dah besar, panjang. Jadi, cikgu potong ke sikit. Okay, kat sini. Okay, salin balik magnesium. MgSO4. Tambah hidrogen. Aqueous tambah hidrogen. Okey, lepas tu ni dah tulis, lukis arah anak panah dari aras tenaga bahan
ke tindak balas. So macam ni. Okay, so ni tinggi, ni aras tenaga rendah hasilnya. Bahan, jangan tulis tau, cikgu labelkan saja. So bila bahan lebih tinggi daripada hasil, okay, anak panahnya macam ni. Dan tuliskan delta H serta nilai. So tulis delta H kat mana? Kat sini. Negatif 467 tadi. 467 kilojoule mol negatif 1. Kilo J mol negatif 1. Okay, itu adalah gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas eksotermik. Okay, next kita tengok bagaimana untuk lukis gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas endotermik. So, ni delta H positif, so bermaksud endotermik. So, step dia sama je. Mula-mula kita lukis anak panah ke atas dan tuliskan label tenaga. Okay, kita tahu endotermik, dia punya gambar rajah aras tenaga dia adalah bawahnya lebih rendah. Bahan dia lebih rendah, dia punya tenaga berbanding dengan hasil. So, dia punya bentuk macam ni. Jadi, kamu pun lukis satu garis untuk tuliskan bahan. Satu lagi adalah hasil. Okay, so ni tulislah bahan tindak balasnya. Tiru je daripada persamaan kimia. So, N2G tambah O2G. Lepas tu, ni bahan, ni hasil. So, anak panah lagi satu ke atas. So, sini tulis 2 NO gram. Dan delta H, jangan lupa tulis positif 180 kilojoule mol negatif 1. So, ni adalah gambar rajah aras tenaga bagi tindak balas endotermik. Okey, jadi mungkin ada pelajar yang confused bila dia lihat gambar rajah aras tenaga macam contoh sekarang ni. Dia tengok tenaga pada hasil tindak balas lebih tinggi. Bermaksud, mungkin ada orang cakap, cikgu haba dia banyak cikgu. Haba banyak maknanya eksotermik cikgu. Okey, jadi untuk elakkan confuse ni daripada berlaku, nombor satu yang awak perlu buat, mungkin awak boleh hafal satu contoh gambar rajah aras tenaga. Maksudnya, kalau gambar rajah aras tenaga endotermik, awak kena tahu bentuk dia macam ni. Okey, jadi kalau disuruh lukis gambar rajah aras tenaga eksotermik, awak lukislah yang berlawanan. Okey, cara yang kedua adalah awak kena tahu bila kita nak lukis gambar rajah aras tenaga ni, kita kena ingat gambar ni. Contoh di sini adalah endotermik. Okey, tadi gambar ni awak nampak ada satu bulatan berwarna hijau. Okey, di mana semua anak panah masuk dalam. Okey, so ni bulatan ni menunjukkan sistem. Okey, di luar-luar ni merujuk kepada persekitaran. Environment dia. Okey, jadi untuk lukis gambar rajah aras tenaga, kita kena rujuk kepada sistem tindak balas tersebut. Okey, kalau ini adalah sistem tindak balas endotermik, okey, dia menyerap haba daripada persekitaran masuk ke dalam sistem. So, sebab tu bila awak lukis gambar rajah aras tenaga, awak kena tahu di akhir tindak balas, iaitu pada hasil dia punya tenaga adalah lebih tinggi. Okey, sebab kita rujuk pada sistem ni. Sistem ni, gambar ni, haba masuk dalam. Jadi pada hasil tindak balas, aras tenaganya lebih tinggi berbanding dengan bahan.
Okey, dah buat anda pandang macam ni. So, inilah cara kedua untuk cikgu bantu kamu ingat bagaimana nak lukis gambar rajak aras tenaga selain daripada cara yang pertama iaitu hafal salah satu bentuk gambar rajak aras tenaga. Okey, ini adalah perubahan tenaga semasa pemutusan dan pembentukan ikatan. Okey, jadi awak tahu masa tindak balas kimia ni ada bahan baru yang akan terbentuk daripada bahan dia. So, jadi ikatan kimia dalam bahan tindak balas mula-mula akan diputuskan. Cuba awak tengok gambar rajah ni. Pada mulanya bahan tindak balas, masa awal tindak balas tersebut, ikatan antara bahan ini akan diputuskan. Okey. Dan ikatan baru, hidrogen klorida, akan dibentuk semasa hasil tindak balas. Jadi, gambar rajah ni menunjukkan perubahan tenaga tindak balas antara hidrogen dan juga klorin menghasilkan hidrogen klorida. So, ini menunjukkan tindak balas eksotermik, delta H adalah negatif. Jadi, penerangan dia dalam tindak balas eksotermik, okay, bila awak lihat tindak balas eksotermik, tengok gambar haba dibebaskan ke persekitaran. So, tenaga haba yang dibebaskan semasa dia nak membentuk ikatan dalam hasil tindak balas adalah lebih besar berbanding dengan tenaga haba yang diserap untuk putuskan ikatan dalam bahan tindak balas. Ini kita ambil daripada dia punya meaning tindak balas eksotermik, endotermik sahaja. Okay, yang kedua, jika dia adalah tindak balas endotermik, kita tahu gambar endotermik dia menyerap haba dari persekitaran masuk dalam sistem kan, jadi persekitaran dia akan rendah. Jadi dalam tindak balas endotermik, tenaga haba yang diserap untuk memutuskan ikatan dalam bahan adalah lebih besar daripada tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil tindak balas. Okey. Cikgu nak kamu siapkan uji diri 3.1 dalam buku latihan kamu, dalam buku nota, dan snap hantar hasil kerja pada cikgu. Okey, itu sahaja. Terima kasih.